Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita petang ini ada bengkel ya, bengkel yang perlu kita pelajari bagaimana menggunakan Skype dan masuk ke Skype ya. Kita sedia maklum bahawa pihak KPM kalau secara rasminya memang akan menggunakan aplikasi Skype ya, untuk mesyuarat dan sebagainya. So saya rasa satu keperluan ya, satu lagi memang ianya satu keperluan untuk kita melaksanakan atau menggunakan Skype ya. Ia berlaku pada saya lah, kerana kita nak masuk tu kita kena tahu akaun apa yang boleh kita gunakan, terutama kalau yang daripada KPM dia memang berbayar, dan biasanya berbayar dan kita menggunakan akaun OneGOV. So hari ini saya atas inisiatif Encik Azmi Muda, so kita pun ada di lokasi masing-masing. So saya rasa ia adalah masa paling sesuai walaupun it is a short notice, but we are at our own place, so we can learn how to use Skype. Even in our own meeting also we can use Skype. Ya, so saya serahkan platform ini kepada Encik Azmi Muda ya untuk mengajar kita dalam bengkel ini how to use Skype. Ya, begitu juga saya tengok ramai daripada PPD juga. Ya, terima kasih kerana turut hadir. Ini pegawai ICT ke ni? Saya daripada unit STP dan TMK. Ya, STP dan TMK. Okay, terima kasih. So nanti boleh war-warkan ya saya ilmu ini. Ya. Ya. Boleh wawarkan ilmu ini kepada rakan-rakan ya. Okey, silakan Cik Azmi. It's your floor. Okey, terima kasih Datin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk panduan kita bersama, saya dah sediakan satu modul ringkas. Nanti boleh tengok balik modul tu, cuma hari ini saya akan highlightkan dulu. Nanti jika ada sebarang persoalan belum bangkit ataupun selepas ini kita boleh buat hand on bersama-sama, boleh try selepas ni. Tapi untuk yang pertama ni kita akan tengok sekitar lalu dulu apa keperluan yang ada untuk kita menggunakan akaun OneGOV-UC. Okey, untuk makluman semua pegawai dan staf di jabatan di PPD memiliki akaun ini. Senang cerita, ia adalah akaun email kita, akaun Outlook. Jadi semua pegawai, semua staf ada. Jadi tak ada masalah untuk menggunakannya. Okey, jadi saya akan mulakan dari mana kita nak memula. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, hari ini macam mana nak memulakan Skype menggunakan ID OneGOV-UC. Okey, mungkin ada yang tertidur apa perbezaan OneGOV-UC dengan MOE. Sebab dekat email kita kadang-kadang tulis MOE, kadang-kadang kalau tengok balik sebenarnya ID yang sedang digunakan adalah OneGOV-UC. Okey, nanti kita akan tengok kat mana perlu ambil. Okey, jadi mudah saja. Pertama sekali kita kena install dulu. Kita install dulu daripada browser. Jadi boleh gunakan mana-mana browser, tapi sebaiknya guna Google. Kalau macam paparan saya sekarang, gunakan Google Chrome. Jadi pada carian type ataupun tulis Skype. Okey, tulis Skype, and then dia akan bawa kita kepada paparan carian seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak sekarang. Jadi di sini apa perlu kita buat seterusnya adalah untuk download. Klik pada download. Okey, di sini kalau tengok anak panah ni saya dah tandakan kat mana kita nak download. Jadi nanti kita klik saja pada download dan kemudian komputer akan direct kita kepada satu halaman baru yang mana dia akan paparkan sebegini. Okey, pada sini just klik pada Get Start for Windows. Klik saja di sini sekali, and then komputer kita, Windows kita akan download. Ya, di download. Kalau tengok pada komputer masing-masing nanti dia akan terpapar di sebelah kiri, di sebelah bawah. Okey, jadi selepas dah habis download akan jadi seperti inilah. Maknanya ini dah penuh, filenya lebih kurang 71.8 MB. Jadi bila dah penuh, klik saja pada file yang telah didownloadkan ini,
Dan tugas kita seterusnya adalah untuk run. Run. Okey, run pada komputer. Okey, ini paparannya. Dan kemudian install. Tak perlu buat dulu, tengok dulu sebentar dulu, nanti selepas ni baru kita buat sama-sama. Okey, ini saya ceritakan dulu dia punya story dulu. Okey, install. Klik pada install. Dan kemudian komputer akan proses sehingga siap. Okey, dan pada komputer masing-masing bila dah siap, Skype akan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila dah ada paparan ini, apa lagi? Let's go. Okey, let's go. Klik pada let's go. Dan di sinilah bermulanya sedikit mungkin akan menghadapi masalah jika tidak melihat betul-betul. Mungkin ada yang pernah guna Skype sebelum ini, tapi itu mungkin versi yang lama. Saya dah jumpa dah hari ni benda tu. Jadi kena buat step yang saya buat tadi, tunjukkan tadi, and then sampai di sini kita kena klik sign in or create. Jadi klik pada perkataan sign or create, dan di sini ada satu perkataan sebenarnya saya terlupa nak print screen. Kat sini tak boleh teruskan masuk, tak boleh masukkan terus, kena ada perkataan create one. Klik ada perkataan kecil saja kat sini, sebenarnya ada create one. Klik dulu baru dia akan keluar create account ini. Sebab kalau terus tulis itu maknanya kita punya ID dah register, tapi kita belum lagi create account. Jadi kita kena create account dulu, dan account mana yang kita nak guna pakai. Inilah persoalannya. Jadi untuk pastikan betul-betul kita create account yang betul yang dibenarkan oleh Microsoft, klik pada buka pada Outlook masing-masing. Okey, buka pada Outlook masing-masing, dan di sini ada perkataan file. Nanti buka Outlook, klik pada file. Nampak sebelah kiri paling atas. Okey, ada anak panah kat situ, saya dah tunjukkan. Klik pada file, dan kat situ kita boleh tengok account information. Macam itu saya punya lah tu. Dia mesti nama bla bla dot bla bla bla, dan ada dot .moe at 1govbuc.gov.my. Ambil penuh, jangan tinggal satu pun. Ambil full perkataan tersebut, ya. Kat mana? Itu kat situ. Jadi salinlah kat mana-mana dulu, sebab kalau nak copy saya rasa tak boleh. Jadi pastikan betul, dan kita pergi balik kepada Skype tadi. Kat sini baru masukkan pada ruangan create account ini, masukkan. Okey, tarik balik macam saya, azmi.muda.moe at 1govbuc.gov.my. Hanya itu yang dibenarkan. Okey, hanya itu yang dibenarkan. Kalau tulis moe at moe.gov.my tak boleh masuk. Confirm, saya dah try dah. Okey, dan lepas dah isi, kita akan dapat satu verifikasi dekat email. Email mana? Email Outlook tadilah. Jadi nanti kita kena masukkan kod yang dihantar pada email. Jadi lagi sekali cek pada Outlook masing-masing, ya, untuk masukkan enter kod tersebut. Contohnya macam ni. Akaun yang dihantar oleh Microsoft, verify your email address, dia bagi satu kod, ada 4 angka. Jadi ambil angka tersebut dan masukkan tempat yang kena masukkan kod tadi. Okey, lepas dah masukkan kod, Microsoft akan mula memastikan nak verify ini betul orang ke ataupun robot. Jadi apa kita perlu buat? Layan saja, klik saja pada next, dan kemudian kita akan bermain-main gambar. Yang ni kena buat selama 5 kali, dia akan terbalikkan gambar ini. Jadi gunakan error itu untuk betulkan. Lepas siap, klik dan prosesnya berulang sebanyak 5 kali sehingga dah 5 kali dipuati, barulah klik dan. Nanti selepas itu barulah terpapar kita punya Skype. Itu part 1. Part 1 nya, jadi nanti dia akan terus test audio, test video, masukkan gambar dan sebagainya. Itu boleh just, kalau nak buat terus buat pun boleh, nak continue pun boleh. Okey, maknanya just teruskan pun boleh. Jadi untuk paparan video, saya sarankan kat sini kita boleh tukar background.
Jadi boleh tukar background siap-siap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diberikan secara default. Jadi boleh tukar mana-mana background belakang. Kalau nak lah, kalau tak nak, tak payah. Okey, lepas tu just klik continue. Cik Mi, Ya, tanya boleh? ya Cik Nora. Apa ni yang usaha sign in tu terus type kita punya yang YGOV tu yang awak cakap tadi ada benda kecil tu apa Okey. benda ni? Dan bukan sign in, di bawahnya ada perkataan create account. Create one. Klik Okey, okey. klik tu. Yang hands on tak apa, sabar ya. Lepas ni kita akan patah balik, kita buat slow-slow satu persatu. Yang ni saya highlight dulu. Okey, supaya nampak gambaran secara kasar dulu. Okey. Lepas tu kat sini kita akan terus je pergi pada OK. Kita dah masuk sebenarnya dalamnya. Okey, kat sini adalah paparan kepada Skype. Kalau siapa yang selalu gunakan Microsoft Teams, sebenarnya Skype dengan Microsoft Teams sekarang paparannya hampir sama. Cuma Skype ni dia macam single. Macam Teams dia ada macam-macam dalamnya. Okey, tapi paparannya lebih menjuru kepada Teams sekarang. Okey, jadi kat sini apa perlu buat sekarang kalau kita nak meet ataupun nak join meet orang, ada dua function di sana. Kalau tengok saya tunjukkan anak panah. Di situ tempatnya meet now. Jadi kalau klik pada anak panah akan ada dua perkara, sama ada kita sebagai host ataupun kita join a meeting. Okey, paparan ni tak ada pada Skype yang lama. Ini Skype version baru. That's why saya minta install awal-awal tadi. Okey. Jadi, jika saya nak sertai, saya tunjukkan dulu. Jika saya nak sertai meeting orang lain yang telah buat meeting. Jadi, apa perlu buat? Klik pada join a meeting. And then, mungkin kita telah diberi link melalui WhatsApp, melalui Telegram dan sebagainya. Jadi, copy saja link yang diberikan dan masukkan pada meeting link or code yang diberikan tu. Okey. Saya tak sarankan kita klik terus. Nanti adalah beberapa technical issue. Jadi nak mudahnya copy dan paste di sini ataupun type balik di sini dan klik join lepas itu. Lepas klik join, ini paparannya start meeting. Kena klik pada start meeting. Lepas start meeting barulah kita nampak paparan meet seperti mana kita ber-meet sekarang lah. Contohnya. Okey, jika kita nak mengendalikan pula meeting, kita kena klik pada meet now tadi tapi jadi host a meeting. Host a meeting maknanya kita yang mengendalikan meeting tersebut. Jadi sebagai host a meeting, senang saja. Lebih senang klik pada host meeting and then kita continue dan kita akan dapat satu link. Link ini yang kita perlu share kepada sesiapa yang kita nak invite ataupun kita boleh invite secara personal. Okey, maknanya jika tuan-tuan dan perempuan tengok balik link yang saya beri ni pun nanti boleh try kita meeting sama-sama tapi kita buat selepas ini. Jadi itulah secara ringkasnya bagaimana itu saya masukkan tadi link tadi. Jadi, bila dah start meeting, klik pada start meeting, bermakna meeting kita dah bermula. Dan paparannya pun dah boleh kelihatan, siapa-siapa yang, dan fungsi-fungsi lain dalam tu sama, lebih kurang sama macam meet saja. Tak ada banyak beza pun. Cuma proses nak masuk tu saja yang sedikit, mungkin ada sedikit teknikal, membabitkan email tu. Okey? Sampai setakat itu ada persoalan sebab kita akan buat hands on bersama-sama lepas ni. Okey, sampai situ ada persoalan. Cik Azmi. Yes,